Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita bertajuk tanda bacaan, iaitu tanda soal dan tanda seruan. Tanda soal ialah tanda bacaan yang berada pada akhir ayat tanya. Tanda soal digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Okey murid-murid, ingat ya, tanda soal dalam tulisan Jawi ialah seperti yang Muallimah tulis di bawah ni. Bukan terbalik. Kalau yang di sebelah kiri ni adalah tanda soal untuk tulisan Rumi. Manakala tanda soal yang ada di sebelah kanan ni adalah tanda soal untuk tulisan Jawi. Ingat ya, jangan tersilap tulis. Okey, jom kita lihat contoh ayat yang mengandungi tanda soal. Okey, contoh yang pertama. Berapakah jumlah duit raya kamu? Tanya Afiq. Okey, kalau murid-murid tengok dalam contoh yang pertama ni dia ada tanda pembuka kata dan penutup kata. Jadi, tanda soal yang kita akan tulis hendaklah berada sebelum tanda penutup kata. Itu sekiranya kalau ayat tersebut ada pembuka dan penutup kata. Okey, sekiranya ayat yang tak ada tanda pembuka dan penutup kata, tanda soal akan berada seperti biasa, iaitu pada akhir ayat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Di manakah kampung kamu? Dan contoh yang ketiga, di manakah letaknya negara Palestin? Baik murid-murid, sekarang kita tengok tanda baca yang seterusnya, iaitu tanda seruan. Apakah yang dimaksudkan dengan tanda seruan? Tanda seruan adalah tanda bacaan yang digunakan untuk melahirkan sesuatu perasaan. Perasaan yang macam mana? Contohnya perasaan marah, takut, takjub ataupun kagum, perasaan geram, sakit dan sebagainya. Baik murid-murid, untuk ayat seruan ada dua jenis. Okey, yang pertama ayat seru yang didahului dengan kata seruan. Apa contoh kata seruan? Okey, contoh kata seruan adalah perkataan wah. Okey, wah adalah kata seruan. Jadi, bila kita nampak ada perkataan wah, kita dah tahu ini adalah ayat seru. Maka bila ada ayat seru, pastinya di akhir ayat ada tanda seru. Dan yang kedua, ayat yang tidak ada kata seruan. Okey, kalau murid-murid tengok dalam ayat di bawah ni, tak ada pun kata seruan. Tetapi ayat ni ada tanda seru. Jadi, ayat seru boleh berada dalam dua keadaan, sama ada kata seru dan yang kedua, tiada kata seru. Okey, jom kita tengok contoh ayat yang mengandungi kata seruan. Wah, cantiknya baju raya kamu. Okey, bagi ayat yang tak ada kata seruan, tolong, rumah saya terbakar. Boleh faham murid-murid? Baik, sekarang kita tengok contoh ayat seru yang menggambarkan perasaan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ayat yang menunjukkan gambar. Okey, perasaan apa ni murid-murid? Okey, contoh yang pertama ni adalah perasaan kagum. Okey, contoh ayat ni adalah wah, cantiknya kasut raya kamu. Okey, contoh yang kedua adalah perasaan sakit. Okey, contoh ayat dia, aduh, sakitnya kaki saya. Okey, contoh ayat yang ketiga iaitu perasaan geram. Perbuatan awak ni sudah melampau. Okey, sekarang murid-murid faham bagaimana cara untuk menggunakan tanda soal dan tanda seru? Okey, Muallimah berharap dengan penerangan ni murid-murid lebih jelas tentang bagaimana cara menggunakan tanda baca soal dan tanda baca seru. Baiklah, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk minggu ini. InsyaAllah, semoga kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.